Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Berjumpa lagi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu bersama saya Cikgu Zan. Pembelajaran kali ini berpandukan buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1 muka surat 69 yang bertajuk Uniknya Rumah Kutai. Sebelum kita melihat dengan lebih lanjut, kita kenali dulu maksud isi tersurat dan isi tersirat. Isi tersurat bermaksud sesuatu perkara yang disampaikan secara jelas dan mudah dipahami. Isi tersurat diperoleh daripada petikan atau bahan rangsangan atau dikenali sebagai isi utama. Isi-isi yang dinyatakan atau dipaparkan dalam petikan atau bahan rangsangan atau gambar. Isi tersirat pula bermaksud isi yang tidak terdapat dalam petikan atau bahan rangsangan. Kesan atau huraian daripada isi tersurat haruslah bersifat positif. Untuk contoh ini, cikgu akan memberikan contoh jawapan negatif dan jawapan positif. Jawapan yang bersifat negatif dinyatakan seperti ini. Pihak polis harus menembak mat rempit yang melanggar undang-undang. Sepatutnya dinyatakan seperti ini. Pihak polis harus mengadakan sekatan jalan raya untuk menahan mat rempit, iaitu jawapan yang bersifat positif. Baiklah murid-murid, sekarang kita rujuk buku teks pada muka surat 69. Halaman ini menceritakan tentang uniknya rumah kutai. Rumah kutai ialah rumah tradisional Melayu di Perak. Rumah ini banyak terdapat di daerah Kuala Kangsar, Perak Tengah dan Kilei Perak. Rumah kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia yang dianyam dengan cantiknya. Rumah ini bertiang tinggi. Ayat dalam kotak berwarna ungu ini yang cikgu baru bacakan merupakan isi tersurat pada bahan rangsangan atau gambar. Seterusnya, mari kita lihat dengan lebih lanjut. Terdapat dialog antara Yahya dan rakan-rakannya. Mereka bercakap tentang keunikan pembinaan rumah kutai tersebut. Kawan-kawan, ini rumah apa? Ini rumah kutai. Mengapakah rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh? Pada pendapat saya, rumah itu diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh kerana bahan itu mudah diperoleh di Perak. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Oleh itu, suasana di dalam rumah akan apa? Apakah sebab rumah ini bertiang tinggi, Yahya? Pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi apa? Baiklah murid-murid, untuk jawapan kepada dialog ini ialah: pertama, bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Oleh itu, suasana di dalam rumah akan lebih sejuk. Kedua, pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi supaya selamat jika berlaku banjir. Untuk pengetahuan murid-murid, terdapat 3 isi tersirat dalam petikan dialog ini. Pertama, ayat yang berbunyi, pada pendapat saya, rumah itu diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh kerana bahan itu mudah diperoleh di Perak. Ayat kedua pula ialah, oleh itu, suasana di dalam rumah akan lebih sejuk. Dan ayat ketiganya ialah, pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi supaya selamat jika berlaku banjir. Ketiga-tiga ayat ini merupakan isi tersirat, iaitu isi yang tiada dinyatakan atau dipaparkan dalam bahan rangsangan atau gambar. Hal ini bermaksud murid-murid perlu berfikir secara kreatif dan kritis untuk mencari jawapannya. Seterusnya, untuk mengukuhkan pemahaman murid tentang isi tersurat dan tersirat, cikgu akan memberikan contoh yang lain. Gambar atau bahan ini menunjukkan tentang usaha-usaha mengekalkan permainan tradisional. Terdapat 3 isi tersurat atau isi utamanya, iaitu yang pertama, pihak sekolah mewujudkan aktiviti ko-kurikulum yang berunsurkan permainan tradisional. Kedua, pihak Kementerian Kesenian Budaya dan Warisan dan swasta berganding bahu untuk menganjurkan pesta atau karnival permainan tradisional. Dan ketiga, kerajaan menaik taraf prasarana permainan tradisional.
Mari kita lihat apakah isi tersirat, kesan atau huraian daripada isi tersurat tersebut. Jawapannya ialah ingat murid-murid, isi tersurat merupakan isi yang dipaparkan dalam petikan atau bahan rangsangan, manakala isi tersirat pula merupakan isi yang tiada dalam petikan. Baiklah murid-murid, kita sudah belajar tentang isi tersurat dan isi tersirat. Seterusnya, cikgu akan memberikan tugasan berkaitan pembelajaran kita hari ini. Jawapan untuk tugasan ini perlu ditulis dalam ruangan uji minda yang telah cikgu sediakan. Semoga berjaya. Terima kasih dan jumpa lagi dalam pelajaran seterusnya.